Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Untuk pelajaran pendidikan Islam pada hari ini, kita akan menyambung tajuk yang telah kita pelajari pada kelas yang lepas, iaitu bersih diri hiasi peribadi. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 126 dan 127. Dalam pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari apakah pengertian menjaga kebersihan diri dan juga cara-cara menjaga kebersihan diri, contohnya mandi, memakai wangi-wangian, memotong kuku dan sebagainya. Untuk hari ini, murid-murid, kita akan mempelajari apakah kepentingan menjaga kebersihan diri. Apakah kepentingan menjaga kebersihan diri dan juga akibat mengabaikan kebersihan diri. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 127. Murid-murid, apakah kepentingan menjaga kebersihan diri? Dalam erti kata lain, apakah faedah apabila kita berada dalam keadaan yang bersih? Yang pertama, saya mengikuti sunnah Nabi. Saya mengikuti sunnah Nabi. Ya, murid-murid, menjaga kebersihan ini merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya, kita hendaklah sentiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, kesihatan saya terjamin. Kesihatan saya terjamin. Murid-murid, apabila kita berada dalam keadaan bersih dari segi tubuh badan dan pakaian, penyakit tidak mudah datang menjangkiti. Kita akan lebih rasa selamat dan sentiasa sihat. Yang ketiga, ibadah saya diterima. Ibadah saya diterima. Untuk melaksanakan ibadah, melakukan ibadah, kita hendaklah berada dalam keadaan yang bersih dan suci. Oleh itu, apabila kita menjaga kebersihan diri dari segi tubuh badan dan pakaian, ibadah kita akan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, saya lebih berkeyakinan. Apabila kita berada dalam keadaan bersih, wangi, berpakaian kemas, kita akan lebih yakin apabila hendak berhadapan dengan orang ramai ataupun datang kepada kawan-kawan. Seterusnya, melatih diri berdisiplin. Melatih diri berdisiplin. Ya, murid-murid, apabila kita sudah biasa melakukan aktiviti kebersihan diri, perkara tersebut akan menjadi amalan ataupun rutin harian diri kita. Jadi, secara tidak langsung kita telah melatih diri kita dalam keadaan yang bersih dan berdisiplin. Solat saya khusyuk. Yang terakhir, solat saya khusyuk. Seperti yang kita telah ketahui tadi, apabila kita melaksanakan ibadah, kita hendaklah berada dalam keadaan bersih dan suci. Apabila kita bersih, kita wangi dan kita tiada najis atau kekotoran di tubuh badan atau pakaian kita, solat kita akan lebih khusyuk. Seterusnya, akibat mengabaikan kebersihan diri. Dalam erti kata lain, apakah akibat apabila kita berada dalam keadaan yang kotor? Yang pertama, ibadah saya tidak diterima. Ibadah saya tidak diterima kerana kita berada dalam keadaan yang kotor. Untuk melakukan ibadah, kita hendaklah melakukan ibadah dalam keadaan yang bersih dan suci. Yang kedua, saya mudah dijangkiti penyakit. Ya, murid-murid, apabila kita berada dalam keadaan kotor, penyakit lebih mudah menjangkiti diri kita seperti penyakit kulit, demam, batuk dan sebagainya. Kawan-kawan menjauhkan diri. Kawan-kawan menjauhkan diri. Apabila kita berada dalam keadaan kotor, kawan-kawan pun tidak suka untuk berkawan dengan kita. Jadi, untuk berkawan ataupun mempunyai kawan yang ramai, kita hendaklah berada dalam keadaan yang bersih. Dan yang terakhir, saya berasa rendah diri. Saya berasa rendah diri.
Ya murid-murid, apabila kita berada dalam keadaan kotor, kita telah hilang keyakinan diri untuk berhadapan dengan orang ramai dan ataupun berada di khalayak ramai. Baiklah murid-murid, kita telah selesai mengetahui apakah kepentingan dan akibat dalam penjagaan diri sama ada bersih ataupun kotor. Seterusnya murid-murid, untuk latihan hari ini, murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 130 dan 131. Saya harap dalam muka surat 129, murid-murid telah selesai melakukan aktiviti ini dalam pelajaran yang lepas. Untuk muka surat 130, Ustazah akan terangkan apakah arahannya. Tandakan betul bagi faedah menjaga kebersihan diri ataupun kepentingan menjaga kebersihan diri dan salah untuk akibat mengabaikan kebersihan. Okey, untuk gambar yang pertama, Ustazah akan bacakan pernyataan satu persatu. Khusyuk dalam solat. Yang kedua, kawan-kawan menjauhkan diri. Yang ketiga, sihat tubuh badan. Yang keempat, mendapat penyakit. Yang kelima, ibadah diterima. Dan yang terakhir, yang keenam, disayangi rakan-rakan. Murid-murid boleh pilih yang mana satu faedah, yang mana satu akibat apabila kita mengabaikan kebersihan diri. Bagi muka surat 131, murid-murid hendaklah melakukan aktiviti perkara-perkara ini dalam kehidupan harian murid-murid. Arahannya, tandakan betul pada setiap amalan yang telah anda lakukan. Untuk muka surat 131 ini, murid-murid hendaklah membuat aktiviti ini berdasarkan amalan murid pada hari ini. Okey, murid-murid tulis nama dan hari. Perkara yang pertama, berus gigi. Ya atau tidak? Beristinja? Ya atau tidak? Mandi? Ya atau tidak? Berwuduk? Ya atau tidak? Tandakan pada kotak ya ataupun tidak. Seterusnya, menyikat rambut. Memastikan kuku pendek, sentiasa berbau harum. Dan yang terakhir, berpakaian bersih dan kemas sama ada baju, seluar, kasut dan tudung. Murid-murid hendaklah melaksanakan amalan ini, iaitu amalan harian murid-murid dan tandakan pada muka surat 131. Itu saja daripada Ustazah untuk tajuk pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.